Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, buat pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita hidayah serta taufik. Yang mana hidayah dan taufik ini Allah beri untuk apa? Untuk kita menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi salah seorang daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita di antara apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah atau kama qala. Yang mana membawa maksud siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, nescaya Allah akan mudahkan baginya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat, di sana ulama bahas kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan lafaz salaka. Kenapa tidak digunakan kalimah talaba? Man salaka, man talaba. Kalau ikutkan pada makna man talaba dengan makna siapa yang menuntut. Yang kedua man salaka dengan makna siapa yang menempuh. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man salaka, siapa yang menempuh. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man salaka, siapa yang menempuh ini? Kerana menuntut ilmu ini adalah satu benda yang susah, bukan mudah. Yang mana ilmu ni kita kena korbankan apa jua yang kita ada semata-mata untuk kita mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, kita korbankan harta duit kita, beli kitab ni, beli kereta, beli motor, semata-mata nak mari surah, nak mari majlis-majlis ilmu, nak dengar. Dan maka oleh kerana kita bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah bagikan satu ganjaran untuk kita. Apa dia? Iaitu memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ini di antara kelebihan-kelebihan orang yang bersusah payah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah pada malam ni kita teruskan kembali pengajian kitab kita, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang mana menceritakan tentang seluk-beluk pribadi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang berkaitan dengan rupa parah Nabi, cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, cara Nabi makan, cara Nabi bergurau, dan sehingga akhir sekali cara kisah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan diakhiri dengan keinginan orang yang ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Jadi alhamdulillah kita telah baca lebih kurang 24 bab daripada 60 lebih bab. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ni kita teruskan kembali pada bab yang ke-25. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-25, babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bab pada mendatangkan tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yang telah lalu kita bincang dah hadis di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya Nabi dengan menggunakan 3 jari. Kenapa Nabi makan menggunakan 3 jari? Kerana lazim bagi Nabi, sebab itu Nabi makan, sebab ketika itu yang Nabi makan hanyalah roti. Orang makan roti pakai 3 jari je. Tak pakai 4 jari, tak pakai 5 jari. Namun ada juga riwayat yang mendatangkan ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam makan pakai 4 jari dan makan pakai 5 jari. Tapi yang ghalib, yang lazim kita baca adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti menggunakan 3 jari. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pula lepas daripada makan kita buat apa, iaitu menjilat jari tersebut. Kerana apa? Kerana pada makanan itu adanya barakah. Lalu kemudian kita nak bahas pada pagi ini, kita nak bahas pada malam ini berkenaan dengan roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lazim bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehariannya, kebanyakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti. Namun kemudian bab yang seterusnya kita akan masuk insya-Allah kalau ada bab yang menceritakan tentang lauk pauk. Lauk pauk yang dimakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka lauk pauk ni adalah bab yang mana menceritakan makanan-makanan yang penuh Nabi makan. Ia beza lazim dengan yang penuh Nabi makan. Kalau benda lazim ni roti semua Nabi makan, yang penuh ni kadang-kadang Nabi makan daging contohnya. Kadang-kadang Nabi makan ayam. Ni penuh Nabi makan. Tak semua Nabi makan. Begitu. Jadi kita masuk kepada hadis yang kita ambil dekat hadis yang ke 1 2 3. Hadis yang ketiga pada bab yang ke-25, babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-145. Haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi. Haddatsana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibnu Abbas qala, daripada Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermalam 2 malam berterusan, tawiyan huwa wa ahluhu, dalam keadaan bersangatan lapar, iaitu Rasulullah dan ahli keluarganya. La yajiduna asya'an, dan tidak mendapati makanan pada waktu malam tersebut. Wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir, dan yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan adalah roti, wa iaitu khubzus sya'ir, roti syair. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut di dalam hadis ini iaitu menceritakan tentang bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah satu malam ni pernah bermalam berturut-turut, yakni 2 hari ataupun 3 hari, dalam keadaan menahan lapar, tawiyan, dalam keadaan menahan lapar. Kata guru kami, lapar sebab apa? Sebab tak ada makanan. Nabi lapar sebab tak ada makanan, sehingga kan bunyi geluk-geluk, bunyi perut ni, lapar, kerana lapar. Dan juga kerana apa? Kerana perut baginda Nabi dan juga ahli keluarga Nabi ketika itu sangat kosong. La yajidu aisya'an, dan ketika itu memang tak ada langsung makanan malam. Yang wakana aktsuru khubzin, dan yang adanya adalah roti syair, roti Bali, iaitu roti syair ini adalah roti yang mana diperbuat daripada gandum Bali, yang mana menunjuk kepada gandum tersebut memiliki kualiti yang sangat rendah sekali, sehingga apabila diadung gandum Bali itu menghasilkan roti yang sangat kerah. Berbeza dengan gandum yang diperbuat daripada kualiti yang tinggi. Disebut oleh hadis di sini an-naqiyah, iaitu gandum yang berkualiti yang tinggi, yang mana kalau diadungkan gandum tersebut menyebabkan wujudnya roti yang lembut, seperti kita hari ini roti gardenia,
tak roti bizar je ni lembut-lembut gitu. Adapun yang apa je yang gandum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, iaitu khubz syair. Kualiti yang mana khubz syair ni adalah kualiti yang sangat rendah. Ini di antara nak cerita antara roti yang dimakan oleh Rasulullah adalah roti yang mana diperbuat daripada gandum yang sangat rendah. Ini yang pertama. Hadis yang seterusnya, An Sahl bin Sa'id. Hadis yang seterusnya, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman. Anba'ana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi. Haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Haddatsana Abu Hazim an Sahl bin Sa'id an Sahl bin Sa'd annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiy. Daripada Sahl bin Sa'd pernah ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan gandum an-naqiy, iaitu yakni al-huwara, dengan mana gandum tersebut yang halus dan yang putih, yang berkualiti tinggi. Faqala Sahlu ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiyallahu azza wa jalla. Maka Sahl pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat gandum yang halus dan putih sehingga akhir hayat beliau. Yang ini di antara seorang sahabat tanya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah makan roti gandum yang berkualiti yang tinggi, tak yang tepung yang halus, yang putih, macam roti gandum yang lembut-lembut itu, pernah tak? Lalu sahabat ini menjawab bahawa Rasulullah ni nak tengok pun gandum yang comel tu, yang halus, yang putih tu pun tak pernah tengok. Apatah lagi Rasulullah nak makan benda tu. Begitu. Lalu kemudian di antaranya faedah yang kita boleh ambil di sini adalah berkenaan dengan perbuatan para sahabat. Yang mana mereka ni ada setengah sahabat yang tak hidup, tak sedang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah lihat Nabi. Lalu apa mereka buat apabila mereka ni mengingati Rasulullah? Maka mereka akan bertanya orang yang sempat dengan Rasulullah, orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun tanya, adakah Rasulullah gini? Adakah Rasulullah gini? Bagaimana rupa Rasulullah? Kebanyakan apabila kita tengok di dalam hadis-hadis, banyak sangat sahabat-sahabat yang tak dengan Nabi tanya. Di antaranya cucu Nabi sendiri yang tanya bagaimana rupa parah toki dia. Maka ini kita dapat lihat begitulah. Orang panggil salasilah alim ulama yang menyusung meniru bagaimana perbuatan sahabat itu tadi, iaitu para ulama merakamkan dalam kitab-kitab beliau menceritakan tentang hal-hal peribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, kemudian Sahl ini ditanya lagi, hal kanat lakum manakhiru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Adakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terdapat manakhil? Manakhil ini disebut ulama iaitu alat untuk menipiskan gandum. Adakah terdapat alat tersebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghaluskan gandum? Ini sahabat ni tanya. Qala ma kanat lana manakhilu. Maka jawab Sahl ini berkata, pada masa itu tidak ada alat bagi menghaluskan gandum. Qila kaifa kuntum tasna'una bisyair? Dah kalau tak ada, lalu bagaimana kamu ini menipiskan, menghaluskan gandum balik itu? Qala kunna nanfuhuhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu. Kami menapi sehingga kotoran-kotoran pada gandum itu hilang, kemudian membuat adunan. Maka kata guru kami bahawa zaman Rasulullah ni memang tak ada alat untuk menipiskan gandum, yang hanya mereka gunakan macam orang panggil alat apa? Alat tapi orang panggil. Bila zaman dulu, zaman Nabi tu, gandum tersebut bila yang kasar, yang berat tu, yang kualiti rendah tu, bila dilemparkan gini, mereka bukan nafakhu, tiup.
Sehinggalah yang ditiup itu kotoran, yang kotoran-kotoran ataupun gandum yang ada berkualiti ni akan jatuh. Yang tinggal hanyalah gandum-gandum yang comel, yang putih. Lalu gandum-gandum tersebutlah yang digunakan untuk dibuat roti, iaitu khubzu asy-syair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang seterusnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muadz bin Hisham, akhbarani Abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik qala. Daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan, wala fi sukur rojatin, dan tidak pernah menggunakan piring kecil, wala khubiza lahu muraqqaqun, dan beliau juga tidak pernah dihidangkan roti daripada gandum halus. Qala faqultu liqatadah. Kemudian Yunus bin Abu al-Furat al-Bahshiri bertanya kepada Qatadah, fa'ala ma kanu ya'kulun, di manakah keluarga Rasulullah makan? Qala ala hadhihi sufari. Qatadah menjawab, di atas hamparan ini. Apa yang kita dapat daripada hadis ini, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik mendatangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah makan di atas khiwanin. Khiwanin ini disebut ulama bahawa dia adalah tempat makan yang iaitu meja. Meja saja. Sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan duduk, dan kemudian ada meja, gitu, khiwanin. Kemudian ulama-ulama lughah pula katakan bahawa bab meja makan ni ada 3 jenis. Yang pertama disebut sebagai al-maidah. Maidah ni adalah adanya meja dan adanya kursi. Ni tempat makan, adanya meja dan adanya kursi. Sebagaimana kat rumah kita tau, kat rumah kita ada meja makan, ada meja, ada kursi, ataupun kedai-kedai makan, itu dinamakan sebagai maidah. Yang kedua disebut tempat makan yang kedua disebut sebagai khiwanin, iaitu meja saja dia, tak ada kursi, meja. Dan yang ketiganya disebut sebagai sufrah, iaitu meja tak ada, kursi pun tak ada, hanya dilapik kain ataupun dilapik plastik, makan atas tanah. Sebagaimana kita tengok biasa orang-orang Arab makan tau. Kalau pergi ada yang pergi Mekah, pergi Madinah, akan makan apa, nasi Arab kambing tu, makan atas plastik tu, sepegah orang panggil. Sepegah. Ini di antara 3 jenis tempat makan, iaitu maidah, khiwanin dan sufrah. Nabi tak pernah langsung makan atas khiwanin, yakni atas meja. Kemudian disebut lagi wala fi sukurojatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak pernah juga makan di atas fi sukurojatin. Dia tak pernah makan menggunakan piring kecil. Yang ni sebagai contoh, contohnya kita makan nasi, kemudian ada lauk daging, ada timun, ada telur mata, ada budu, banyak jenis-jenis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun ada piring-piring kecil begini. Yang ada hanyalah kebiasaannya, kalau kita lihat daripada hadis-hadis lepas daripada ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan roti cicoh dengan cuka. Itu je. Dan ada riwayat lagi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan roti cicoh dengan dajaj, dengan ayam. Disebut lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti cicoh dengan daging kambing. Ni di antara jenis-jenis yang pencicoh, orang panggil sifatul idam, lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini kabar sini adalah berkenaan dengan sukurujah, yakni piring kecil. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada pun piring kecil, yang ada kata ulama ada saja, iaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada piring tersebut lalu dinamakan sebagai ar-rayyan. Rayyan, nama piring Nabi ni nama rayyan. Kita lihat dalam banyak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ni barang-barang Nabi menamakan, letak nama.
Tak letak nama. Di antaranya yang disebut adalah kemah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ismu khaymatihi, dan nama kemah Nabi letak nama al-kinna. Kemudian disebut lagi waraqwatihi, bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas Nabi minum diberi nama as-sadira. Kemudian disebut lagi miqradihi, gunting baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menamakan sebagai al-jami'ah. Di antaranya lagi ismun naqihi al-qaswah, iaitu nama unta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggang, diberi nama al-qaswah. Kata ulama, al-qaswah ini adalah unta ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali naik, kemudian Nabi biarkan da'aha fa innaha ma'muratun, tinggalkan dia kerana dia akan berhenti di rumah mana yang dia nak. Maka kata ulama, unta ni lah bila mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, unta ni tak terima dah mana-mana orang yang nak naik atas beliau, atas unta tersebut. Kemudian disebut lagi wa ismu himarihi ya'fura, dan nama keldai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beri nama Ya'fur. Nama Ya'fur, maka kata ulama, Ya'fur inilah yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggang. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ni, Ya'fur ni juga tak terima orang lain untuk tunggangan dia, nak tunggang dia, tak terima. Lalu disebut bahawa Ya'fur ni bunuh diri. Sebab dia ni kasih cinta sangat kepada Nabi, dia ni bunuh diri, tak sanggup dah nak hidup, dia terjun dalam telaga. Ni disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Nak katanya begitu tingginya tahap cinta baginda Nabi Muhammad, cinta seekor haiwan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah nama-nama barang yang dinamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita hari ni sunnah juga untuk kita ni menamakan barang-barang kita ataupun haiwan-haiwan kita, kucing kita, kambing kita, namakan belaka. Sebab apa? Kerana mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun makan atas meja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun menggunakan piring kecil. Wala khubiza lahu muraqqaqi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah dihidangkan roti daripada gandum yang halus. Itu kita sebut tadi. Qala faqultu li Qatadah, kemudian aku tanya Qatadah, dah Nabi atas meja Nabi nak makan, atas piring Nabi nak makan, dah lepas tu Nabi dengan keluarga Nabi ni makan atas apa je? Maka kata Qatadah, qala azahazi sufara, yang ni atas saparah orang panggil, iaitu atas plastik. Atas plastik, atas rata je. Kerana apa? Kerana Nabi nak ajar kepada kita untuk merendah diri di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ajar biar hidup atas dunia ni jadi hamba ni sebenar-benar hamba. Jangan rasa sombong dalam diri. Hadis yang seterusnya, Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Abd bin Abad al-Muhalabi al-Mujalid an Sya'bi qala Al-Masruq qala, daripada Al-Masruq berkata, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fada'at li bi ta'amin, aku melawat Sayyidatina Aisyah, lalu beliau menawari makanan kepadaku. Wa qalat, dan berkata Aisyah, ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu. Kata Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah makan sehingga kenyang. Apabila dapat makan sehingga kenyang, aku selalu menangis semahuku. Qala qultu lima, kenapa kamu menangis? Maka Sayyidina Aisyah menjawab, walillahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah, beliau tidak pernah makan roti dan daging sehingga kenyang 2 kali dalam sehari. Maka dari dalam hadis ini
Sayyidatina Aisyah ketika mana datang seorang sahabat perempuan Sayyidatina Aisyah ni mari pergi rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah ni sediakan kepada tetamu tersebut makanan. Lalu kemudian tiba-tiba dia ni menangis. Sebab apa dia ni menangis? Sayyidatina Aisyah ni menangis sebab dia teringat kehidupan dia pada kehidupan dia dengan baginda Nabi SAW, yang mana pernah mereka berdua ni pernah 2 hari berturut-turut dok makan. 2 hari berturut-turut dok makan. Dan juga tidak pernah makan roti dengan daging 2 kali sehari. Lepas tu kadang-kadang Nabi SAW makan pagi, makanan pagi tu ada, kemudian makan malam ni tak ada. Kadang-kadang makan pagi dengan daging, makan pagi roti dengan daging, kemudian makan malam roti sahaja. Ni nak khabar Nabi SAW tak ada benda dah berkenaan dengan makanan di rumah Rasulullah SAW. Kemudian ada juga kisah sahabat Nabi SAW, iaitu Abdul Rahman bin Auf, yang mana beliau ni satu hari beliau ni keluar daripada rumah, kemudian balik rumah dia mandi-mandi, kemudian dihidangkan kepada beliau roti dengan daging. Lalu tiba-tiba dia ni menangis. Sebab apa dia nangis? Sebab dia teringat kehidupan dia dengan Nabi SAW, yang mana jarang sekali dia ni makan benda sedap-sedap. Nabi SAW tak pernah langsung makan benda sedap, illa ala dhafaf, kata ulama, kata dalam hadis itu kadang-kadang sahaja baginda Nabi SAW makan sedap-sedap. Itu ketika mana adanya tetamu mari rumah baginda Nabi SAW. Nabi sediakan kambing untuk tetamu Nabi SAW. Hadis yang seterusnya, haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddithu anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubz asy-sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida. Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti syair ataupun roti barli, yang mana roti barli ini adalah roti yang dibuat daripada jenis gandum yang paling rendah, kualiti yang paling rendah. Maka Nabi SAW tidak pernah makan roti tersebut yaumaini mutatabi'aini hatta qubida, sampai kenyang selama 2 hari berturut-turut sehingga beliau meninggal dunia. Ini Nabi SAW tak pernah makan 2 hari direct kenyang. Tak, beza dengan kita sehari 3 kali makan. Tu makan yang berat dah. Tak campur makan ringan lagi. Tak makan petang, makan malam. Ini Nabi SAW sekadar ada je Nabi. Tak. Hadis yang seterusnya daripada Sayyidina, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman amba'ana Abdullah bin Amrin Abu Ma'marin haddatsana Abdul Warithin an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan ala khiwani, di atas meja makan, wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata, dan tidak pernah makan roti gandum halus sehingga beliau meninggal dunia. Ni di antara hadis yang kita baca dah sebelum daripada ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun makan atas meja, tak pernah pun makan roti yang dibuat daripada gandum yang halus, dan sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian dari sini apabila kita baca hadis-hadis berkenaan dengan roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan perawi hadis ni cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti syair, roti dibuat daripada gandum yang kualiti rendah sekali itu, hatta kubida, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ataupun hatta laqiya Rasulullah hatta laqiya Allah azza wa jalla. Maknanya di sini
para sahabat ketika itu, ketika mana hidup bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah para sahabat tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup hanya makan roti sahaja, sedangkan adanya para sahabat ketiga itu, mereka ni orang yang banyak duit. Di antaranya Abdul Rahman bin Auf, kemudian di antaranya Sayyidina Abu Bakar, kemudian di antaranya Sayyidina Umar. Mereka ni orang banyak duit. Lalu kenapa mereka ni tak tolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tak tolong Nabi? Maka kata ulama, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dok cerita ke orang berkenaan dengan ahwal keluarga mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dok cerita ke orang. Nabi makan apa, guana keadaan keluarga Nabi dok cerita ke orang. Dok. Nak katanya Nabi ni jaga berkenaan dengan hal-hal rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza kita hari ni. Hari ni napa dalam rumah habis cerita belaka. Cerita pasal suami kita gini, isteri kita gini, habis semua orang tahu. Berbeza kehidupan kita dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan lagi, ulama kata, kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita baca Nabi ni hanya makan roti sahaja, seolah-olah Nabi hidup dalam keadaan kemiskinan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih hidup di dalam kemiskinan? Kenapa? Lalu didatangkan satu riwayat, ada kisah ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Tiba-tiba datangnya malaikat Israfil. Datangnya malaikat Israfil bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang dengan membawa khazainul ardi, khazanah-khazanah dunia. Lalu aku diperintahkan kepada kamu supaya kamu pilih sama ada kamu ni nak menjadi nabi sebagai raja, ataupun menjadi nabi sebagai hamba. Bila mana malaikat Israfil ni suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih nak jadi nabi yang jadi raja kok, yang ada harta mewah-mewah, ataupun nak jadi nabi tak ada benda, sekadar hamba je. Lalu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pilih dua-dua itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Jibril alaihi salam. Fa asyara, kemudian malaikat Jibril pun isyaratkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tawaduk, untuk rendah diri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi nabi dan untuk menjadi nabi yang seorang hamba. Seorang nabi dan seorang hamba. Nabi tinggalkan harta-harta, kekayaan semata-mata nak menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba? Kerana Nabi nak kehidupan seharian dia dalam keadaan Nabi senang, Nabi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan Nabi susah pun, Nabi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri-ciri seorang hamba, yang mana kehidupan dia bila mana senang, bila mana susah, adanya ditimpa musibah, adanya dapat kekayaan, semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita habis berkenaan dengan bab cerita jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab yang seterusnya. Bab yang ke-26, babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bab ini adanya hadis lebih kurang 30 hadis, dan di antara bab yang terpanjang juga di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bab ini menceritakan tentang makanan yang pernah dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kita sebut tadi, yang lazim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan adalah roti. Kemudian yang ini adalah yang pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia ini idam ini? Maka kata ulama, idam ini adalah kuah yang dimakan dengan roti, ataupun lauk yang dimakan dengan
ataupun roti yang dimakan dengan lauk-lauk tertentu. Sebagai kita, contohnya kita makanan asasi kita ni nasi. Nasi makan dengan lauk ayam, nasi lauk daging, nasi budu, macam-macam. Tapi bagi Nabi SAW, makanan asasi bagi Nabi adalah roti, iaitu roti makan dengan daging kambing, roti cicoh dengan cuka, kemudian roti cicoh dengan ayam, lauk ayam. Dan juga ada juga disebut riwayat roti makan dengan labu. Ini yang disebut oleh ulama berkenaan dengan makna idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu idam ini juga kata ulama adalah al-lahmu, itu daging. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, sayyidul idam ahli dunya wal akhirah al-lahmu. Sebaik-baik lauk pauk sebaik-baik lauk pauk bagi ahli dunia dan juga ahli syurga adalah al-lahmu, yakni daging. Dan sebaik-baik wasayyidu syarab ahli dunya wal akhirah al-ma'u, dan sebaik-baik minuman bagi ahli dunia dan juga ahli akhirat al-ma'u, yakni air putih. Wasayyidur rayahin fi dunya wal akhirah al-fariyah, dan sebaik-baik wangian bagi ahli dunia dan juga ahli akhirah al-fariyah. Maka kata ulama al-fariyah ni membawa masuk buah inai ataupun bunga inai. Maka nakabahnya di sini adalah berkenaan dengan idam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daging. Kita masuk hadis yang pertama berkenaan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Sahli bin Askarin wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya bin Hasan haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul al-khallu. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha melaporkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ni'mal idamul al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Qala Abdullah, dan berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Abdurrahman fi hadisnya, di dalam hadisnya, ni'mal udumu awil idamul al-khallu, sebaik-baik idam adalah cuka. yakni idam di sini kita boleh juga memberi makna pencicah. Sebaik-baik pencicah adalah khallu, cuka. Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makan roti dengan cicah cuka. Iaitu cuka yang di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cuka buah-buahan. Sama ada cuka daripada buah epa, buah anggur, buah roman, buah tamar, buah kurma. Ini di antara cuka yang Nabi makan. Berkenaan dengan hadis ini yang mana Nabi SAW puji sebaik-baik lauk adalah cuka. Kenapa baginda Nabi SAW puji cuka ini? Kerana kata ulama, rentetan daripada hadis ini adalah ketika mana baginda Nabi SAW ini pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Hani. Maka ketika mana Nabi pergi ke rumah Sayyidatina Ummu Hani ini, lalu Nabi tanya Sayyidatina Ummu Hani, apa je makanan ada? Makanan apa ada? Lalu Sayyidatina Ummu Hani kata, yang ada hanyalah roti dan cuka. Lalu Nabi SAW pun menyebut ni'mal idami al-khallu, sebaik-baik pencicah adalah cuka. Maka Nabi sebut sebaik-baik idam ini cuka kerana apa? Kerana untuk orang panggil jabrun khatir, untuk menyedakkan hati. Sebab ketika itu di rumah tu memang cuka je ada. Takut Nabi khabar kan, bah cuka je, nelayan dak oi. Takut dak sedap. Dak sedap hati tu orang terasa. Lalu Nabi menyebut sebagai ni'mal idam. Tak apalah, cuka ni bagus dah. Gitu. Supaya untuk apa? Untuk menjaga hati tuan rumah tersebut. Hadis yang seterusnya,
Tapi ada juga dalam riwayat yang lain sebut bahawa Nabi SAW menyebut bi'sal idam al-khallu, seburuk-buruk pencicah adalah cuka. Jadi nak berkaitan, tadi Nabi khabar sebaik-baik, kemudian Nabi khabar seburuk-buruk pula. Maka ulama kata rentetan daripada ini kerana waktu tersebut Nabi sebut bi'sa ini, seburuk-buruk ni, kerana waktu tersebut ada juga lauk lain. Jadi lauk daging ada, lauk ayam ada, banyak lauk. Maka perlulah kita ni meraulakan yang lebih baik. Kenapa? Kerana masa itu lebih baik untuk dijadikan sebagai pencicah, dijadikan sebagai lauk ialah makan roti dengan daging. Cuka tu tinggal tepi dulu. Begitu. Dan ada juga riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut la yufqarul baitil ladzi fihi al-khallu, tidak akan fakir rumah seseorang yang mana pada rumah tersebut adanya cuka. Lalu daripada hadis ini ramailah yang cuba buat bisnes-bisnes berkenaan dengan cuka. Tak jual cuka epal, cuka anggur, lalu letak hadis. Sabda Nabi SAW, tidak akan fakir orang yang ada pada rumahnya ada cuka. Maka kata ulama, dalam memahami hadis ini, Nabi SAW sebenarnya nak bagi tahu kepada kita, sekurang-kurangnya nak kata orang ni dok miskin, orang ni dok fakir, ada cuka. Mana kata ada cuka ni tak apa dah gitu. Ada cuka ni tak apa dah kat rumah dia. Biar tak ada benda lain pun, kurang-kurang ada cuka ni. Kayaknya orang ni dok fakir. Kemudian yang kedua kata ulama, ini adalah doa baginda Nabi SAW. La yufqarul baitil ladzi fihi al-khallu. Nabi doa kepada orang yang rumah dia ni ada cuka, maka mereka ni tidak akan fakir. Okey, begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang terakhir untuk kita baca pada malam ni, haddatsana Qutaibah haddatsana Abu al-Ahwasi an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi at-ta'ami wa syarabi ma syi'tum, bukankah kamu semua dapat makanan dan minuman sesuka hati kamu? Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu. Padahal aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apa pun buat mengisi perutnya walaupun sebiji kurma kering. Maka di dalam hadis ini nak bagi tahunya kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah langsung pun memakan kurma. Yani kurma pun Nabi ni payah nak jumpa. Nak kata miskinnya kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggakan kurma yang buruk. Ad-daqali ini adalah kurma yang buruk ataupun kurma yang usang yang berabuk-berabuk dah. Hatta waktu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan. Kemudian di sini disebut lagi kenapa perbuatan para sahabat, perbuatan orang tersebut tanya. Perbuatan Sayyidina Nu'man bin Bashir ni tanya kepada orang tersebut. Alastum fit ta'ami wa syarabi ma syi'tum? Bukankah kamu semua ni dapat dah makanan dan minuman sesuka hati kamu? Tak, kerana kata ulama alastum ini dengan mana menggunakan istifhamu inkari. Kerana ketika itu ada orang yang komplain pasal makanan. Yakni disediakan, Sayyidina Nu'man ni sedia dah makanan kepada orang tersebut, sedia banyak-banyak. Tiba-tiba orang tu tanya pula, dah tak ada dah ke makanan lain? Ini di antara larangan-larangan yang dianjurkan. Ialah larangan-larangan yang mana tak perlu buat. Ketika mana orang hidang makanan dekat rumah, contohnya kita pergi rumah orang, tiba-tiba orang hidang makanan gitu, kita tanya, dah tak ada ni, tak ada ni, tak ada ni, tak ada ni. Tak ada gitu. Tak. Maka ini di antara larangan yang tak perlu kita buat apabila kita berada di rumah orang. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sekadar tu dulu pembacaan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Habis sampai dekat lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lauk yang pertama, lauk cuka. Lauk yang kedua nanti kita akan baca balik, iaitu berkenaan dengan lauk ad-dajaj, lauk daging, dan juga lauk
al-hubara, iaitu seekor binatang yang mempunyai tekak yang panjang dan mempunyai paruh yang panjang. Dekat Malaysia orang panggil macam seekor haiwan ni, dia duduk dekat sawah. Saya tak pasti nama dia apa, cuma kalau saya cek orang sebut sebagai burung air. Lebih kurang gitu, burung air duduk kat sawah. Nak khabar samanya binatang tersebut dengan binatang yang Nabi SAW pernah makan, iaitu lahmul al-hubara. Jadi cukuplah sekadar itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Moga-moga dengan bacaan Syama'il Muhammadiyah ini menambahkan rasa cinta kita dan kasih kita ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mana kita ni menghadapi cabaran ataupun dugaan dengan tak ada dah pertolongan kita nak buat, melainkan kita minta bertawassul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada cerita Sayyidina Syekh Yusri hafizallahu taala cerita, satu ketika ni Syekh orang alim. Syekh ni tak ada pertolongan dah. Tak nak minta tolong dengan siapa. Lalu dia pun bertawassul kepada Allah melalui cinta dia ni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, bila mana aku bertawassul kepada baginda Nabi, aku dapati semua urusan aku ni dipermudahkan. Tak dipermudahkan. Dan juga ada juga kisah daripada ustaz saja di Terengganu. Dia ni nak pergi kuliah subuh. Bila mana nak pergi kuliah subuh ni, tiba-tiba dia lalu satu lorong. Lorong ni gelap. Tiba-tiba motor dia ni mati. Mapu. Lalu dia nak minta tolong siapa? Tak ada orang masa tu. Tiba-tiba dia pun teringat akan tawassul. Jadi bertawassul dengan cinta dia ni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang mari. Seorang mari tolak motor dia, sapa. Atau bila sapa je kat surau tu, wakaf pun tanya, Ustaz, orang dah lalu dah orang dah lalu dah jalan tu orang. Tak ada orang pernah lalu. Dia kejut, dah siapa dia tolong dia. Maka dia kata mungkin ini kerana berkat tawassul dia ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar tu saja perkongsian pada malam ni. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ilmu. Dan insya-Allah kita sambung balik pada masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.